Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi video ini adalah untuk topik ke-8 bagi subjek pengurusan latihan dan modifikasi tingkah laku SKPM 2093. Dan tajuk topik ini adalah reka bentuk latihan. Dan di akhir kuliah ini, anda semua akan dapat menyenaraikan dan menerangkan 14 prinsip utama dalam reka bentuk latihan. Okey, jadi kalau anda semua tengok buku-buku untuk how to design a training program, so maksudnya macam mana nak reka bentuk program latihan, sebenarnya dia tak adalah tulis step by step 1, 2, 3 sampai 14 tu tak adalah. Okey, tapi saya dah rumuskan dan semuanya menjadi 14 prinsip ataupun 14 langkah lah untuk mereka bentuk sesuatu program latihan. Buku yang selalu dirujuklah untuk mereka bentuk program latihan adalah buku oleh Tracy tahun 1992. Tapi kalau anda tengok buku-buku terkini, ada banyak lagi lah cara-cara untuk mereka bentuk sesuatu program latihan. Cumanya, biasanya adalah mereka ni dia tak tulis lah yang mana satu nak kena buat, dan berapa yang kena buat, mana yang penting, mana yang tak penting lah. Tapi dalam kuliah kali ini, dalam video ini, saya akan bincangkan 14 langkah yang penting lah, 14 benda yang kena buat untuk mereka bentuk sesuatu program latihan. Jadi yang pertama adalah anda kena mengenal pasti keperluan latihan. Ingat tak kita ada bincang tentang training need analysis pada video yang sebelum ini, iaitu topik yang ketujuh. Bagaimana untuk mengenal pasti keperluan latihan, how to do training need analysis. So dekat situ, masa kita buat keperluan latihan itu, analisis keperluan latihan, kita kena kenal pasti apakah senarai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang perlu kita masukkan, yang kita nak ubah peserta tu, yang kita nak masukkan dalam program latihan. So semua senarai ni kena hasilkan melalui analisis keperluan latihan. So sebab itu sebelum kita buat program latihan, so maksudnya kalau kita nak buat satu program latihan, nak reka bentuk satu program latihan, benda pertama yang kita kena buat adalah analisis keperluan latihan. Dan hasil dia nanti kita akan dapatkan apakah kandungan dan maklumat-maklumat lain yang diperlukan untuk mereka bentuk sesebuah program latihan. Langkah yang kedua adalah anda sepatutnya berdasarkan maklumat-maklumat yang anda dapat tadi tu melalui analisis keperluan latihan, anda perlu menulis objektif latihan yang jelas, yang boleh diukur, yang boleh diukur dan yang boleh dicapai. Contohnya tadi ingat tak, anda ada buat satu analisis keperluan latihan. Untuk menentukan apakah latihan yang diperlukan dalam masyarakat lah, sebab anda nak buat latihan untuk program latihan untuk masyarakat. So anda dapati sejak COVID-19 ini yang berlaku pada sejak tahun 2019, sekarang ni kita dekat era post pandemic COVID-19. So dekat situ kita dapati selama 2 tahun PKP ataupun MCO berlaku, para pelajar ni banyak dia keciciran kelas sebab selama 2 tahun tu tak pergi kelas. So maksudnya mereka ni perlukan motivasi ataupun strategi belajar supaya mereka boleh kejar semula apa yang mereka tertinggal tu. So maksudnya mereka sangat perlukan motivasi untuk belajar lah. Jadi itu adalah contoh isu yang berlaku. Jadi apa yang anda nak buat adalah anda kena buat analisis keperluan latihan. So itu adalah analisis keperluan latihan anda, dan anda dapat senaraikan semua pengetahuan, kemahiran dan sikap yang mereka perlukan tu untuk buat program motivasi belajar. Itu contoh. So jadi anda kena tulislah objektif latihan anda berdasarkan isu yang anda kena pasti dalam analisis keperluan latihan tadi. So contohnya di akhir latihan ini, peserta akan dapat mengenal pasti langkah-langkah untuk belajar secara bijak. Itu contoh. So maksudnya anda dapat
dapat membangunkan objektif ini berdasarkan analisis keperluan latihan tadi. Okey, so saya bagi contoh lain. Okey, kalau kita tengok kat sini ni contoh menulis objektif. Okey, di akhir latihan ini peserta akan dapat mengenal pasti langkah-langkah yang diperlukan untuk memasak sambal ayam. Okey, kenapa yang ini ada tanda right, yang ini ada tanda pangkah? Okey, sebabnya kalau anda tulis macam ni, di akhir latihan ini peserta akan didedahkan dengan langkah-langkah untuk memasak sambal ayam. So maksudnya kalau anda buat ayat macam gini, yang pertama sekali, anda tak boleh nak ukur benda ni. Macam mana anda nak tahu peserta tu dah didedahkan ke, belum didedahkan ke, dengan cara-cara ataupun langkah-langkah untuk masak sambal ayam tu. Tapi kalau anda buat ayat yang macam gini, dapat mengenal pasti langkah-langkah. So maksudnya dekat akhir program latihan itu, anda boleh ukur dia, anda boleh nilai dia. Contohnya anda bagi mereka ujian. Sila lakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk masak sambal ayam. So mereka akan buatlah step by step. First kali kena panaskan kuali kan. Kena masuk minyak, kena tumis bawang semua tu kan sampai sambal ayam tu siap. So maksudnya mereka faham betul lah apa langkah-langkah tu. Tapi kalau anda tulis objektif yang macam ini, anda tak boleh nak ukur dekat akhir program latihan ini tadi. So maksudnya kalau kita menulis objektif ni perlulah berdasarkan maklumat yang kita dapat melalui analisis keperluan latihan. Yang kedua adalah pastikan ayat yang anda tulis itu ayat tu boleh diukur. Diukur dan dinilai di akhir program latihan nanti. Dan yang ketiga, pastikan objektif itu disusun daripada senang kepada yang susah. Contohnya anda ada 3 objektif dalam program latihan anda. Kita pergi balik tadi contoh tentang motivasi belajar pelajar sekolah. So pertama sekali mungkin anda nak bagi dia pengetahuan. So di akhir latihan ini peserta akan dapat mengenal pasti langkah-langkah belajar secara bijak. Pengetahuan lah. So maksudnya itu lebih kepada pengetahuan. Kemudian anda bagi pula objektif yang lebih susah. So maksudnya contohnya di akhir latihan ini juga peserta akan dapat menghasilkan satu jadual belajar secara bijak. Itu contohlah. So itu contoh kedua. So maksud dia susun daripada senang kepada yang susah. So tentulah mereka kena tahu dulu langkah-langkah dia, barulah mereka boleh hasilkan jadual belajar yang jadual belajar bijak yang mereka dah belajar tu. So maksudnya tulislah objektif tu dengan isi yang betul melalui analisis keperluan latihan. Kemudian cara penulisan, guna wording yang betul supaya dia boleh diukur dan dinilai di akhir program latihan. Dan susun menggunakan yang paling senang kepada yang susah untuk dicapai. Langkah yang ketiga untuk mereka bentuk program latihan adalah memilih dan menyusun kandungan latihan. Tadi kan kita dah tentukan objektif. So sebenarnya yang paling penting adalah tentukan objektif yang betul lah. Banyak orang buat program latihan tetapi objektif latihan dia tak berapa betul. Maksudnya dia sendiri tak pasti apa sebenarnya yang nak dimasukkan dalam program latihan tu. So itu sebenarnya adalah merancang untuk gagal lah. So maksudnya kalau kita nak berjaya, kita kena merancang untuk berjaya. So maksudnya kita kena buat benda yang pertama tu, yang first kali tu yang kena betul. So bila kita dah pilih objektif yang betul, barulah kita boleh pilih kandungan yang sesuai. Contoh tadi kan awak dah buatkan objektif supaya pelajar sekolah ini mereka mendapat pengetahuan untuk belajar langkah-langkah untuk belajar secara bijak. Jadi pilih kandungan yang sesuai. So apa kandungan yang nak dimasukkan dekat dalam program latihan awak itu berdasarkan kepada objektif tadi. Contohnya tadi kan belajar secara bijak. So awak masukkanlah. Awak kena ambil konten tu daripada kandungan tu daripada pakar-pakar yang dah pernah tulis. Apa maksud belajar bijak? Apa cara-cara belajar bijak? So maksudnya pilih dan susun kandungan ni jangan berdasarkan apa yang awak persepsi, apa yang awak fikir. Dia tidak datang daripada wahyu lah. Dia datang daripada kajian literatur. So maksud dia kena datang berdasarkan apa yang orang ilmu-ilmu yang dah ada lah, apa yang orang dah belajar lah. Bukan datang daripada ilmu awak sendiri. Tak boleh. So maksudnya pilih dan susun kandungan tu dengan betul lah. Dan pilih susun kandungan tu macam biasa berdasarkan objektif. Susun kandungan dari yang paling senang kepada yang susah. Lepas tu langkah yang keempat adalah membangunkan dan mengesahkan kandungan latihan. Katalah tadi awak dah pilih apa benda yang nak dimasukkan dalam program latihan awak itu.
Okey. Kemudian awak kena bangunkan kandungan latihan tu dan pastikan dia betul-betul dapat capai objektif latihan. Okey, dan sebab kebanyakan program latihan umum yang saya pun sendiri perasanlah yang orang buat kan, dia rasa macam benda tu mencapai objektif tapi sebenarnya tak mencapai. Okay, maksudnya dia objektif dia pun suka-suka, kandungan dia pun asalkan ada artis ataupun ada ikon yang sampaikan kandungan tu, so training tu semua orang suka, tapi sebenarnya kandungan dia tu tak bagus dan tak capai pun objektif dia. So make sure kandungan tu betul-betul betul-betul sahih lah, maksudnya betul-betul datang pada kajian, pada literature review, daripada ilmu, okay, daripada korpus ilmu perkara yang awak nak sampaikan tu, okay, dan kalau boleh sahkan kandungan latihan tu. Okey, macam mana cara nak sahkan kandungan latihan adalah awak kena rujuk pakar bidang. Okey, contoh katalah awak nak buat program latihan berkaitan tentang motivasi belajar dalam kalangan pelajar sekolah. So, lepas awak dah pilih tadi kan, kandungan dia yang pertama tadi nak ajar tentang strategi atau langkah-langkah untuk belajar secara bijak, okay, dan sebagainya lah, okay. Jadi lepas awak dah buat kandungan tu, awak kena cari satu pakar yang bidang motivasi belajar. Okay. So maksudnya carilah profesor ke yang ada PhD, dia sebagai subjek matter expert lah, ataupun pengetua sekolah yang dah berpuluh tahun belajar, bekerja sebagai pengetua. Okay. Dan jadi mereka ini ada pengalaman dan mereka sebenarnya boleh disebut sebagai subjek matter expert lah untuk bidang yang awak sedang sampaikan latihan itu. Okay. Jadi mereka ini awak perlu pergi kepada mereka dan minta mereka sahkan sama ada kandungan yang latihan yang awak dah sediakan tu sesuai atau tidak. Okey, biasanya kalau untuk organisasi yang bayar program latihan ni, mereka akan upah subjek matter expert yang 2 in 1 lah, yang mereka bukan sahaja bangunkan dan sahkan, tetapi orang yang sama untuk menyampaikan program latihan itu. Okey. Okey, contohnya katalah dia organisasi ni dia buat program latihan, dia melantik seseorang untuk jadi jurulatih, dan jurulatih itu contohnya dia adalah dia adalah pakar tentang pengurusan organisasi. Jadi pakar ini dia membangunkan kandungan latihan itu dan dia juga yang akan sampaikan kepada para peserta. So 2 in 1 lah, sebab nak bayar orang yang ni, kalau lain-lain nanti harga dia mahal. So saja dia sekali kan. Okay, so itu adalah step yang keempat, membangunkan dan mengesahkan kandungan latihan. Okay, yang seterusnya, lepas anda dah ada dah sahkan kandungan latihan tu. Okay, tapi katalah sebab anda nak buat program latihan masyarakat kan. So mungkin tak ada duit lah, tak ada bajet nak upah expert untuk bangunkan kandungan dan juga sahkan dan juga sampaikan. Jadi awak kena buat sendiri. So awak cuma pergi kepada subjek matter expert yang free je lah, yang berkhidmat untuk masyarakat ni. Okay. So awak pergi kepada dia, minta tolong dia tengokkan je lah untuk sahkan. Okay, lepas tu lepas dah siap tu, awak pilih sistem kaedah penyampaian sesuai lah. Okay, ingat tak kita ada belajar pada topik yang kelima. Okay, iaitu topik yang kelima, macam mana nak jadikan satu program latihan tu berkesan. Okay, yang pertama sekali mesti sebelum tu kita kan ada belajar teori-teori pembelajaran. Okay, macam mana teori pembelajaran tu boleh, kandungan latihan tu boleh disampaikan secara optimal, iaitu anda kena guna teori pembelajaran sosial kognitif atau menggabungkan beberapa teori pembelajaran psikologi. So maksudnya anda kena menggabungkan pelbagai kaedah. Okay, pelbagai kaedah ni sebab kan mungkin anda semua dah pernah dengar lah ada satu teori tu tentang teori multiple intelligence. So maksudnya manusia ini, kepandaian manusia ini berbeza-beza lah. Okay? Ada orang dia pandai dalam bidang akademik, tapi bidang sukan dia tak pandai. Okay? Ada orang dia pandai memasak, tetapi belajar dia tak pandai. Ada orang dia pandai belajar, tapi memasak, menjahit semua tak reti. Okay, so maksudnya semua orang ada kepandaian, keistimewaan masing-masing. Okay, jadi sebab apa Tuhan ni, Allah ni jadikan kita ni berbeza-beza? Sebabnya kita ni juga belajar dan mencerap tu melalui kaedah yang berbeza-beza. Okey, so sebab itulah kalau boleh sistem atau kaedah penyampaian ini kenalah pelbagai supaya bukan sahaja peserta tu tak bosan, malah peserta ni dia dapat cerap ilmu yang diberi tu, kandungan latihan disampaikan tu secara optimal. Okey, jadi sebab itu kita kena pilih sistem atau kaedah penyampaian yang bukan sahaja sesuai dengan kandungan latihan, malah pelbagai lah. Okey, so kalau kita tengok kepada
topik kelima. Okay, ni bahagian kelima bukan yang ni. Okay, maksud saya yang topik video kelima. Ingat tak saya ada bincangkan tentang 4 benda yang kena dimasukkan untuk program latihan berkesan. Okay, yang pertama adalah kena bagi arahan. So maksudnya kena ada teknik kuliah kat situ. Yang kedua, kena tunjukkan peserta macam mana nak buat. So yang kedua, kena ada teknik demonstrasi. So yang ketiga adalah kena suruh peserta ulang apa yang dah kita ajar. So maksudnya kena ada teknik main peranan ataupun simulasi, iaitu mereka kena contohnya buat LDK lah, contohnya buat latihan dalam kumpulan supaya mereka kena ulang semula apa yang dah diajar. Okey, dan yang keempat adalah bagi maklum balas. So maksudnya ada satu lagi teknik, iaitu untuk membolehkan peserta ni faham macam mana pencapaian mereka tentang apa yang mereka belajar supaya mereka dapat perbaikilah. So awak semua kena pilih kaedah penyampaian yang sesuai lah. Okey, contohnya tadi kan nak buat program motivasi belajar dalam kalangan pelajar sekolah. So ada beberapa kaedah yang sesuai lah. Yang pertama, kena buat kuliah. Okay? Kuliah contohnya awak buat kuliah untuk sampaikan cara-cara belajar dengan berkesan ataupun belajar dengan bijak ataupun langkah-langkah belajar dengan bijak. Okay, lepas tu buat satu demonstrasi. So maksudnya awak kena buat satu macam forum discussion, lantik panel-panel. Panel-panel ni adalah yang pernah mencapai pencapaian akademik yang cemerlang lah. Okay, sama ada dia adalah pelajar SPM cemerlang ke kan, ada yang dapat 18 straight A tu kan, A1 18 straight A1. So okay, yang tu. Ataupun mereka ni dah bekerja contohnya mereka ni kerja sebagai peguam ke, jurutera ke, doktor perubatan ke, profesor ke so ambil mereka ini untuk jadi panel dan mereka akan bertindak sebagai demonstrasi. So maksudnya mereka adalah dengan secara sendirinya menjadi demonstrasi kepada pelajar bahawa inilah hasil motivasi belajar yang bagus. So itu adalah teknik demonstrasi. So yang ketiga adalah awak masukkan pula teknik LDK, iaitu ulangan. So mungkin awak boleh buat simulasi. Okay, pilih kaedah simulasi dan perbincangan kumpulan di mana pelajar ni kena mengulang semula apa yang mereka belajar tu lah. Okay, contohnya kaedah simulasi tu mereka kena hasilkan jadual belajar ke, ataupun mereka kena hasilkan graf kehidupan. Okay, maksudnya graf lah apa yang mereka nak capai pada masa akan datang. Okay, dan sebagainya. Dan kemudian mereka kena berbincang pula antara sesama mereka supaya mereka dapat idea yang terbaik. Okay, dan mungkin mereka kena present apa yang mereka fikirkan untuk belajar dengan bagus lah. Okay, dan last sekali buat satu kaedah untuk maklum balas. So mungkin anda boleh buat kaedah refleksi, ataupun mungkin boleh buat main peranan, ataupun mungkin boleh bagi ujian ringkas lah kepada peserta ni supaya boleh bagi mereka maklum balas sama ada mereka faham tak apa yang diajar. Kalau mereka salah faham, betulkan salah faham tu. Kalau mereka tak berapa faham, tambah apa yang mereka perlu faham tu. Kalau mereka salah faham tu, bagi tahu apa yang betul lah. So itu adalah pemilihan sistem kaedah penyampaian. So macam yang kita dah belajar dalam topik 1, ada banyak kaedah. Anda boleh guna kaedah simulasi, demonstrasi, kuliah, main peranan. Ni apa ni? Ni demonstrasi, perbincangan kuliah, coaching, semua dah. Semua benda awak boleh gunakan lah yang sesuai. Okey, kemudian langkah yang keenam adalah atau prinsip yang keenam untuk reka bentuk latihan adalah memilih dan menggunakan strategi latihan dan media. Okey, yang strategi latihan dan media ini maksudnya adalah anda kena gunakan peralatan-peralatan yang dapat menyokong anda punya kandungan latihan untuk disampaikan dan menyokong kaedah yang anda pilih tu. Okey, contohlah tadi anda nak guna kaedah simulasi. Okey, nak kasih motivasi belajar ni kan. Okey, tapi kalau nak buat dalam kelas je nanti peserta semua bosan. Jadi macam mana kita nak buat? Kita gunakan strategi kita pergi buat jungle trekking kat hutan supaya kita dapat stimulate simulasi motivasi tu dalam diri peserta tu. Okey, lepas tu kalau kita nak buat teknik kuliah dalam kelas, janganlah bercakap saja kan, nanti pelajar pun bosan. Jadi kita padankan dengan kita pilih perisian
PowerPoint ke, okey, supaya apa yang kita nak sampaikan kuliah tu menariklah kepada peserta kita lah. Okey, ada juga kandungan yang mungkin kita boleh sampaikan melalui tayangan video ataupun teater dan sebagainya lah. Okey, pastikan strategi dan latihan strategi latihan dan media yang kita nak pakai tu betul-betul menyokong apa yang kita nak sampaikan. Okey, dan seterusnya menentukan keperluan peralatan. Okey, menentukan keperluan peralatan ni dia lebih kurang sama macam yang nombor 6 tadi. Tetapi yang bezanya adalah, okey, maksudnya adalah dia peralatan yang besar ni. Okey, contohnya katalah tadi awak nak buat program motivasi kan tadi. Okey, program motivasi. So, takkanlah awak nak buat dekat dalam kelas sahaja. Okey, mungkin kena buat outdoor jugalah. Supaya apa yang dia belajar tu, motivasi tu lebih terstimulat lah, lebih terangsang lah. Okey. Mungkin anda boleh buat jungle trekking tadi kan dekat sungai. Okey, kalau guna peralatan tu mungkin awak nak buat aktiviti berkayak ke. So, gunalah buat rakit ke. So, gunakan peralatan yang sesuai lah. Okey. Okey, yang seterusnya adalah memilih jurulatih. Okey, macam yang saya bagi tahu tadi, selalunya untuk buat program latihan, kalau organisasi yang kaya-kaya ni lah, mereka akan lantik seorang subjek matter expert yang untuk bukan sahaja membangunkan kandungan latihan, tetapi orang yang sama tu akan menjadi jurulatih untuk menyampaikan kandungan latihan. Tetapi ada masa bukan saja tak ada bajet, tetapi subjek matter expert ni dia tak semua yang pandai cakap. Okay? Ada yang subjek matter expert dia memang expert, tetapi bila disampaikan tu dia tak boleh sebab dia tak ada kemahiran komunikasi. Okay, contoh katalah awak nak buat satu program latihan untuk mengajar awak punya peserta untuk membuat satu perisian komputer. Membuat perisian komputer. Awak mungkin pernah tengok lah orang-orang yang pakar-pakar IT ni, dia jenis yang tak suka cakap. Tak suka cakap, tak pandai cakap dan memang tak nak cakap. Okay? Jadi kalau awak lantik orang yang macam ni untuk jadi jurulatih tu agak susah lah sebab nanti apa yang nak diajar itu kepada peserta nanti tak sampai. Sebabnya jurulatih itu dia tak ada kemahiran komunikasi. So maksudnya kalau kita nak pilih jurulatih ni tak semestinya adalah orang yang sama yang membangunkan kandungan latihan. So kita mungkin boleh pilih jurulatih lain yang pandai bercakap, yang boleh berkomunikasi baik untuk sampaikan kandungan latihan kepada para peserta. Okey, dan pastikan pilih jurulatih tu yang betul-betul layak lah untuk sampaikan kandungan latihan. Okey, contohlah katalah awak nak buat program latihan memasak. Okey, jadi janganlah ambil jurulatih yang ada kelayakan akademik saja. Tetapi rupanya nanti lepas habis belajar tu masak tu tak sedap pula kan. Okey, contohlah jadi awak kena variasilah masukkan juga jurulatih yang dia tak ada kelayakan akademik tetapi dia ada pengalaman memasak yang sangat lama. Okay, contohnya dia pernah kerja sebagai tukang masak di restoran untuk masakan kampung yang sangat sedap kan. Okay, so dia boleh jadi jurulatih lah. So maksudnya dia bijak lah menyampaikan kandungan apa yang nak diajar tu. Okay, so maksudnya pilih jurulatih yang sesuai, bukan saja layak, ada pengalaman tetapi juga ada kemahiran komunikasi untuk menyampaikan kandungan latihan. Okey, dan seterusnya adalah prinsip ke-9, menguji kesahan modul latihan melalui kajian rintis. Okey, ada setengah latihan dia agak bahaya. Okey, dia agak bahaya, ada risiko dan ada juga yang tak bahaya pun tapi awak boleh buat kajian rintis. Okey, maksudnya program latihan rintis untuk buat persediaan sebelum latihan sebenar. Okey, biasanya kalau untuk program-program latihan yang agak bahayalah yang melibatkan benda-benda yang bahayalah. Okay, contohnya belajar untuk betulkan elektrik yang melibatkan kuasa elektrik yang tinggi. Kalau belajar tu nanti boleh ada risiko terkena renjatan elektrik. So kenalah buat program latihan rintis atau kajian rintis supaya
memastikan perjalanan program yang sebenar nanti akan menjadi lancar lah. Okey, selalunya kalau penyedia-penyedia atau penyedia-penyedia program latihan yang menyediakan program latihan yang berisiko seperti ini, mereka akan buat program latihan rintis atau kajian rintis lah. Tetapi untuk program-program biasa, kadang-kadang mereka buat, kadang-kadang mereka tak buat. Tapi sebaiknya kita buatlah supaya kita dapat tahu apakah kelemahan dan persediaan yang kita boleh buat supaya program latihan sebenar nanti berjalan dengan lancar. So, itu adalah step yang ke-9, menguji kesahihan modul latihan melalui kajian rintis. Okey, dan seterusnya adalah menghasilkan dokumen latihan. So, dokumen latihan biasanya dihasilkan melalui modul latihan. So, modul latihan ni maksud dia, okay, dia macam manual. Okay, manual macam mana nak buat program latihan. So, dalam manual tu, okay, pernah tengok tak manual untuk gunakan mesin basuh? So, dia kat situ kan dia ada gambar mesin basuh ni, butang ni nombor ni untuk apa? Untuk tekan hidup. Ni untuk pause, ni untuk masukkan air, ni untuk masukkan sabun, ni untuk macam-macam lah, okay? Macam-macam butang kat situ. So, samalah macam modul program latihan. So, maksud dekat dalam tu, awak kena ada kat situ ada training plan kan. Dalam tadi ingat tak kita ada buat training plan lepas buat analisis keperluan latihan tu, kita dah boleh rangka lah training plan kita. So, kat dalam tu ada dekat dalam modul latihan ni ada training plan. Lepas tu ada content of training, kandungan latihan tu. Lepas tu ada tentative program yang dicadangkan. Okay, so akan ada semua maklumat tentang A to Z lah macam mana nak buat program tu. So, maksudnya kalau awak bagi modul ni, bagi manual ni dekat orang lain, mereka boleh ambil dan jalankan program latihan. So, maksudnya dalam tu ada dokumen yang lengkap lah tentang program latihan ni. So, ini adalah dokumen latihan yang mesti dihasilkan apabila anda nak mereka bentuk latihan. Sebab cuba bayangkan anda dah buat program latihan ni. Okay? Tetapi anda tak dokumenkan. Kandungan dia semua anda tak dokumenkan. Tetapi pada masa hadapan, anda nak buat satu program yang sama. Bukankah itu membazir sebab anda kena buat kandungan yang baru. Jadi, sebab itulah bila kita nak buat satu program latihan, sebaiknya kita bangunkan modul latihan. Dan sepatutnya kenalah bangunkan satu modul untuk program latihan itu supaya dia boleh jadi rujukan untuk kalau kita nak buat bagi program-program pada masa hadapan, dan untuk kalau kita nak improve lah, kalau kita nak perbaiki program latihan ini pada masa hadapan. Sebab itu dokumen latihan ini penting untuk dihasilkan. Okay, so itulah dalam bentuk modul latihan. Okey, dan langkah seterusnya iaitu prinsip yang ke-11 atau langkah yang ke-11 adalah memilih peserta. So, peserta yang kita nak pilih tu kena penuhi syarat lah. Okey, contohnya tadi awak nak buat program latihan motivasi untuk pelajar sekolah. Okey, tiba-tiba ada pula orang dewasa ni, dia bosan kan, dia nak masuk tu, dia nak jadi peserta tu, boleh ke? So, tak boleh lah sebab kita memang dah design, dah reka bentuk training tu untuk pelajar sekolah. So, tapi bila orang yang di luar daripada kategori tu tak masuk, mereka ni tak sesuai. Okay, jadi biasanya kalau dalam organisasi pekerjaan, bila mereka buat training, design atau mereka bentuk training program tu, latihan program latihan tu untuk pekerja, mereka akan pilih pekerja yang betul-betul memerlukan program latihan supaya prestasi yang paling teruk sekali dalam organisasi tu dapat dinaikkan. Okay, so macam tu juga bila awak nak pilih peserta untuk program latihan masyarakat. So, maksudnya pilihlah peserta yang betul-betul memerlukan. Sebab kalau dia tak perlukan, dia sendiri tak nak pergi program latihan tu, awak paksa dia pergi program latihan tu, so program latihan tu akan jadi tak berkesan lah. Sebab memaksa orang tu yang dia tak nak kan, dia sendiri tak nak, awak paksa dia, so memang tak akan berkesan lah program awak tu. Jadi, pilihlah peserta yang telah memenuhi syarat ataupun sasaran yang telah ditetapkan. So, yang ke-11 adalah memilih peserta. Okey, yang seterusnya adalah menentukan anggaran kos mengajukan latihan. Jadi, bila awak nak buat program latihan ini, pastikan awak dah buat perancangan lah. Awak kira dulu kos dia. Okey, dah rancang siapakah jurulatih dia semua tu kan. Okey, kira semualah, semua. Pastikan kalau kalau program latihan itu biasanya lah kalau organisasi pekerjaan pun kalau diorang nak buat program latihan, kalau kos tu lagi tinggi daripada jumlah peserta yang hadir, diorang tak akan buat lah, diorang akan hold dulu, tangguh dulu program latihan tu sampai peserta semua mencukupi, baru dia anjurkan program latihan tu. Okay, ni tips je lah kalau anda nak buat satu program latihan, sebaiknya jangan buat dalam peserta yang ramai lah, maksudnya 30 peserta tu dah cukup lah. Okay, tetapi dalam 30 peserta tu untuk satu program latihan tu, kalau
dia kurang daripada separuh, maknanya 50% yang hadir, awak tak untung buat program tu. So maksud dia kena lebih pada 50% lah. Okay, contohnya awak nak buat program untuk 20 orang. Okay, 20 orang peserta lah. So maksudnya dah sewa dewan kuliah yang besarnya untuk muatkan 20 orang. Okay. Dan semua dah buat lah kos untuk jurulatih, kandungan latihan, bangunkan kandungan latihan semua dah. Okey, tiba-tiba program latihan tu yang daftar cuma 5 orang. So kalau boleh jangan buat program tu sebab nanti akan membazir lah tapi kalau dia kalau yang datang betul-betul 20 orang tu barulah kos tu kata apa pulang modal lah kalau tak dia tak pulang modal lah. Okey. Sebab bila kita buat program latihan ni kos satu orang tu dia sama dengan 15 orang. Sebab bila awak dah sewa dewan satu tu untuk memuatkan 30 orang, okey. Bukan kalau seorang yang datang, dia tetap tempat tu tak boleh ubah. Tetap harga dia sama. So itulah maksud dia So tentukan anggaran kos mengajukan program latihan. Okey, ikutlah bajet awak, okey. Okey. Dan seterusnya adalah langkah yang seterusnya adalah melaksanakan program latihan. Jadi apabila anda melaksanakan program latihan ini, ikutlah program latihan yang telah awak rancang. Okey. So ingat tadi kita dah buat training plan. So ikutlah training plan tu lah. Okey. Untuk nak buat program latihan ni. Okey. Okey. Last sekali adalah menilai keberkesanan latihan. Okay, kebanyakan orang dia menilai program latihan, dia rasa latihan dia sangat berkesan. Tetapi rupanya dia tak tahu cara menilai dia tu salah. Okay, jadi sebab itulah kita kena tahu dulu macam mana cara nak menilai program latihan dan menentukan sama ada program latihan itu berkesan atau tidak. Sebab kalau kita tersalah menilai, so itu sia-sia. So maksud dia awak tak tahu sebenarnya program latihan awak buat tu berkesan ke tidak. Tapi awak main buat aja kan. Lepas tu awak cakap dia berkesan. Sebenarnya tidak kan. Jadi kena tahulah dulu macam mana cara nak menilai keberkesanan latihan. Sebab keberkesanan latihan ni sangat penting. Okey, sebab kalau sekarang pun dekat organisasi kerajaan, mereka kena buktikan program latihan dia buat tu berkesan supaya membuktikan bahawa duit yang digunakan untuk buat program latihan tu tak membazir. Okey. Kalau di peringkat swasta pun dekat organisasi swasta pun samalah lagilah kalau dia punya HR ataupun pengurus sumber manusia dia tak dapat buktikan program latihan tu dibuat dengan berkesan untuk para pekerja, nanti dia punya pihak atasan tak nak bagi bajet lagi untuk buat program latihan pada masa hadapan. Okey, jadi untuk menilai keberkesanan latihan ni dia ada banyak cara lah ada banyak pendekatan. Ini kerana ada banyak model-model yang disarankan oleh sarjana-sarjana lah. Okey, contohnya ada model yang dipanggil sebagai model input process output. Okey, yang ni sebenarnya model ni dia datang daripada ilmu bidang perkilangan ataupun pengurusan operasi. So maksud dia kan kalau macam kita uruskan dekat kilang, okey, bila duit masuk, maksudnya modal masuk, lepas tu dia proses, lepas tu dapatlah output. So bila jual dapatlah duit. So itulah apa yang masuk, apa yang proses dan apa yang keluar. So itulah yang akan dinilai. Okey. So itu adalah model input process output. Mungkin boleh berguna model ni lah. Okey, tapi untuk program latihan jarang orang guna model input process output ni. Okey. Ada satu cara lagi untuk menilai keberkesanan latihan adalah menggunakan kaedah ROI atau return on investment. Okey, yang ini adalah dia akan kira berapakah kos latihan dalam masa setahun, dan dalam masa setahun berapakah keuntungan organisasi meningkat hasil daripada program latihan. So maksud dia mungkin tahun lepas dia cuma buat satu program latihan, tahun berikutnya dia buat 2 program latihan atau 3 atau 5 program latihan. So dia akan kira lah adakah prestasi organisasi atau keuntungan tu meningkat. Jika tak meningkat, so dia kira benda tu tak untung lah. So dia maksudnya ROI ni, return on investment, dia akan kira. Okay, contoh okay, contohnya ada setengah organisasi ni dia perlu terlibat dengan program-program latihan yang mengajar pekerja untuk mengelakkan kemalangan di tempat kerja. Sebabnya dia menguruskan
bahan-bahan atau produk yang berisiko tinggi lah, contoh macam bahan kimia dan sebagainya lah. Okay? Jadi kalau dia tak hantar pekerja dia pergi program latihan, maka pekerja ni akan cuai dan akan menyebabkan kemalangan di tempat kerja, dan itu akan meningkatkan kos. So kos itu pun dia akan kira lah kepada bila dia akan kira dan tolak kos training tadi. So dia akan tengok kalau tak pergi tak buat program latihan, berlaku kemalangan dan sebagainya, berapakah keuangan yang yang ditunjukkan, sama ada positif atau negatif, dan kalau dia buat program latihan dan kurang kemalangan, berapakah keuangan di akhirnya yang positif ke negatif. So dekat situ dia akan bandingkan, so maka dia akan dapat tentukanlah sama ada program latihan itu untung atau memberi keuntungan ataupun tidak, atau berkesan atau tidak. Okay, so ada satu cara, tapi yang ROI ni dia tak sesuai sangat lah, sebab dia tengok kesanan program tu berdasarkan lamsam. Maksudnya kalau 10 training program setahun, 10 tu dia lamsamkan lah. So tak tahu yang mana satu program yang tak berkesan. Okay, tapi itulah cara dia yang untuk ROI. Okay, so ada cara lain adalah melalui penilaian keberkesanan 4 level Kirkpatrick. So Kirkpatrick ni pula dia nanti kita belajar lagi lebih mendalam untuk topik yang seterusnya. So dia kata kalau nak nilai keberkesanan latihan, kita boleh tengok 4 tahap, iaitu reaksi peserta, pembelajaran peserta, perubahan tingkah laku peserta, dan hasil keseluruhan terhadap organisasi. Ya, sebab Kirkpatrick ni dia datang daripada bidang pengurusan pekerja lah, pengurusan organisasi pekerja lah, okay, dalam organisasi pekerjaan. So maksudnya itulah 4 benda yang dinilai. Okay. Dan ada satu model adalah model pemindahan latihan. Yang ni dia kata kalau nak tengok satu program latihan tu berkesan atau tidak, okay, sekurang-kurangnya kita nilai sama ada pekerja tu dia gunakan tak apa yang dia belajar tu dekat tempat kerja dia. Tu dipanggil sebagai pemindahan latihan. So nanti kita akan tengok lebih mendalam, okay, macam mana cara nak buat penilaian keberkesanan latihan untuk topik yang terakhir, topik yang ke-9. Okay, untuk video seterusnya. Okay, dan untuk yang reka bentuk latihan, so inilah dia 14 langkah-langkah ataupun prinsip untuk mereka bentuk sesebuah program latihan. So maksudnya kalau nak buat program latihan, kena ikutlah semua langkah ni, barulah dapat buat program latihan. Okay, so ini adalah prinsip reka bentuk latihan, 14 prinsip reka bentuk latihan. Jadi itu saja untuk topik kuliah kita yang ke-8, reka bentuk latihan. Okay, kita jumpa pada video seterusnya. Okay, terima kasih. Okay, bye.